lebih ramai golongan muda suka mengakses berita melalui media sosial. Baik, media sosial dan internet berpengaruh kuat dalam kehidupan harian rakyat Malaysia. Penggunaan sosial media dalam kalangan remaja secara tidak langsung mampu menyumbang kepada masalah kesihatan mental individu apabila What is music? Music is what your mind and body demands. Music is a sound. 100 juta ringgit berjaya diraih peruncit dan peniaga tempatan platform e-dagang Shopee dalam tempoh sebulan pelaksanaan kempen Shop Malaysia Online. Ya, Ketua Pemangku Apa khabar semua? Nama saya Jebetian Min Min. Saya daripada HND semester 3. Tujuan video saya ini ialah untuk menjelaskan tentang topik yang saya belajar dalam mata pelajaran MPU 2233, iaitu berkaitan dengan pengaruh media massa dalam membuat keputusan. Dalam video ini saya akan fokus kepada dua kesan utama bagaimana media massa ini dapat membentuk kita dalam membuat keputusan, bagaimana ianya boleh membentuk kita, cara hidup kita, dan bagaimana ianya boleh menghiburkan kita. Tapi sebelum itu, mari kita kenali apa itu media massa. Media massa merupakan medium komunikasi yang kita gunakan untuk menyampaikan maklumat kepada orang, kepada rakan kita, keluarga kita, dan kepada sesiapa sahaja. Ianya juga merupakan satu cara untuk kita berhubung dengan dunia luar. Contohnya kita ada telefon, kita ada komputer riba, kita juga boleh guna carakan yang lama, yaitu surat khabar, dan ada banyak lagi. Dan yang paling utamanya ialah internet. Kita semua memiliki internet pada hari ini, jadi ianya bukan menjadi satu masalah kepada kita untuk biasa dengan penggunaan media massa. CMC diarah melakukan ujian kelajuan internet. Projek Wi-Fi dan internet percuma menggunakan teknologi television white space. Jadi yang pertama, media hiburan. Media hiburan ini ada banyak kesannya lah, kesan positif, kesan negatif. Jadi mari kita ceritakan dua kesan ini dulu. Kesan positif ini dapat mengurangkan stres. Kenapa? Karena pada hari ini terlalu banyak tekanan kita hadapi dalam kehidupan seharian kita. Tidak kira di sekolah, tempat kerja, dan di rumah, rakan-rakan, banyak lagi jenis masalah. Jadi media hiburan ini dapat mengurangkan tekanan itu dengan menenangkan kita, seperti melihat video di TikTok, melihat YouTube, mendengar lagu, malah permainan video. Jadi media massa, kita boleh akses media massa ini tanpa had, tiada batasan. Itulah kelebihan utama media massa. Kelebihan terbesar media massa ini ialah hiburan dia. Hiburan yang disediakan di dalam handphone kita, TikTok, YouTube, Instagram, Netflix, banyak lagi aplikasi yang kita boleh guna untuk menghiburkan diri kita. Video-video pendek, lagu-lagu di dalam itu, trend-trend, kita ada trend, kita ada video komedi, kita ada video challenge, banyak jenis video yang kita boleh tengok. Semua ini dapat mempengaruhi kita, mempengaruhi dengan cara yang baik dan buruk. Jadi, bagaimana media massa dapat membantu kita dalam membuat suatu keputusan yang baik? Kita boleh ambil contoh berita. Berita merupakan satu media yang kita boleh akses di mana-mana juga. Kita boleh melihatnya di dalam televisyen, radio, dan yang paling penting ialah di dalam telefon bimbit kita. Bagaimana ianya dapat mempengaruhi kita di dalam membuat keputusan. Contohnya, apabila kita mendengar berita, kita dapat tahu jalan A mengalami kesesakan lalu lintas akibat kemalangan. Jadi, kita mengambil keputusan untuk menggunakan jalan B untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Jadi, secara tidak langsung, ia dapat membantu kita dalam membuat keputusan
keputusan yang baik untuk menjimatkan massa. Yang seterusnya, kebaikan media massa untuk membuat keputusan ialah kita tahu akan promosi-promosi terkini. Jadi, bagaimanakah promosi ini dapat membantu kita dalam membuat keputusan? Seperti yang kita tahu, banyak kedai-kedai mempunyai platform media massa mereka sendiri. Dengan adanya platform ini, kita dapat tahu pelbagai promosi yang sedang diadakan dan yang akan diadakan. Jadi, kita peka dan kita mengambil keputusan untuk membeli barang pada hari promosi tersebut. Kerana ini dapat menjimatkan wang, malah menjimatkan masa, kerana kita tidak perlu hadir ke tempat tersebut kerana kita boleh membeli secara online, dan juga menjimatkan wang kerana kita tidak perlu membayar harga yang penuh untuk membeli barang tersebut. Jadi ianya membantu kita dalam membuat keputusan untuk berjimat cermat. Jadi untuk dua jenis keburukan bagaimana media massa ini mempengaruhi kita dalam membuat keputusan ialah ianya dapat menyebabkan ketagihan yang buruk terhadap kesihatan kita. Bagaimana? Kerana kita tidak sedar apabila kita memilih untuk menggunakan platform bimbit kita sebelum tidur. Apabila kita leka dan tidak sedar dengan masa yang kita telah gunakan dalam melihat video di TikTok, mendengar lagu, tengok YouTube dan banyak lagi jenis benda yang kita boleh lakukan. Semua ini akan menyebabkan kita lalai dan tidak sedar akan berapa lama kita telah menggunakan telefon bimbit kita. Secara tidak langsung, ianya akan menyebabkan kita tidur lewat dan tidak cukup rehat. Ianya akan menjejaskan kesihatan. Untuk keburukan yang kedua, ianya dapat mengakibatkan kita berbelanja lebih. Bagaimana ini berlaku? Kerana apabila kita melihat banyak promosi yang diadakan dalam media sosial, kita cenderung untuk membeli barang tersebut dalam harga promosi kerana ianya murah. Jadi ianya dapat menjimatkan wang. Tetapi penyalahgunaan promosi ini, kita cenderung untuk membeli lebih dari apa yang kita perlukan. Secara tidak langsung ianya akan menyebabkan pembaziran wang yang banyak. Baik, bagaimanakah media massa mempengaruhi kamu dalam membuat keputusan di dalam aktiviti seharian kamu? Baiklah, media massa memudahkan saya untuk membuat pembelian secara online kerana terdapat banyak aplikasi yang dapat saya gunakan untuk membuat pembelian secara online dan saya tidak perlu untuk pergi ke kedai untuk membuat pembelian. Untuk soalan yang kedua, apakah aplikasi yang kamu gunakan untuk melakukan pembelian online tersebut? Aplikasi yang saya sering gunakan untuk membuat pembelian iaitu Shopee, Shein, Lazada dan Zalora. Baik, sekian, terima kasih. Jadi, sebagai kesimpulan untuk video saya, pengaruh media massa dalam membuat keputusan dapat memberikan banyak kesan-kesan yang baik dan juga negatif. Hanya terpulang kepada diri kita bagaimana kita menggunakan kemudahan media massa tersebut, terutamanya dalam membuat keputusan. Akhir kata, kita sebagai pengguna haruslah bijak dalam menggunakan media massa ini agar kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang buruk dan kita boleh memanfaatkan kemudahan tersebut. Sekian daripada saya, terima kasih.